nampak sendiri, beliau seorang yang sangat terbuka, melayani permasalahan, bekerja hingga jam 1-2 pagi sebenarnya. Kadang-kadang kita WhatsApp dia, kita nakkan penjelasan dia, pukul 3 pagi pun dia balas lagi. Ini kerana banyak grup WhatsApp saya sendiri ada. Grup WhatsApp yang saya sendiri ada dan dia ada di dalam itu. Kalau kita nak tanya mengenai something yang personal, beliau ini akan segera respon. Kadang-kadang, kerana terlalu proaktif, mungkin dia seorang yang menteri yang muda lagi, beliau membantu jabatan-jabatan tertentu. Tak semestinya jabatan beliau sahaja. Bagi saya, Fahmi Fadzil ini bekerja sangat kuat. Walaupun tidak mencapai 100%, tetapi peningkatan penguasaan media kita dapat capai 70% dalam tempoh hanya 8 bulan saja, dan ini boleh dianggap satu pencapaian yang baik berbanding selepas PRU lepas. Dan sebenarnya, isu kejayaan PN bukan lagi menguasai sepenuhnya kuasa media itu, tetapi kepada naratif bangsa, agama dan deep state itu sendiri. Thank you, Rizwan. Ada deep state yang berlaku, anda kena akui itu. Dan persepsi ini sangat berjaya, tanpa manifesto pun mereka boleh menang sebenarnya. Kerana deep state ini. Kita lihat sajalah situasi yang berlaku di Sungai Kandis itu. Sampaikan diorang ni tak nak recount balik. Sedangkan ada bantahan daripada pihak yang bertanding. Okey. Tak perlu kita nak susah payah bercerita pasal ekonomi sekarang ini. Cukup main isu agama saja mereka ini. Cukup main isu bangsa saja. Itulah kita dapat lihat sepanjang kempen mereka. Secara jujur, isu kebencian Melayu terhadap DAP sukar dibendung, itu satu perkara. Isu agama adalah faktor kedua kemenangan besar Perikatan Nasional. Letaklah siapa pun Menteri KKD yang berhadapan dengan isu agama dan bangsa, tetap akan menghadapi masalah menguasai media ini. Kenapa saya berkata begitu? Bercakap soal media, saya ingin bertanya, andainya media tak mahu bersama kita, bolehkah kita memaksa mereka? Disebabkan itu, kita nampak Menteri Agama harus ditukar kepada orang yang lebih proaktif. Mana mungkin Fahmi Fadzil, YB Fazlina Siddiq, Samsul Iskandar, Lok Mahadam hendak mematahkan isu berkaitan dengan agama. Islam terancam. Mereka berhujah dengan hadis. Fahmi dan Samsul Iskandar belum tentu mahir berkenaan dengan hadis, berkenaan dengan dalil, berbahasa Inggeris, bahasa Arab dan hadis. Jadi, di situlah peranan Menteri Agama menyusun strategi melawan naratif tersebut. Sebenarnya hujah agama mestilah dibalas dengan agama. Mana tokoh-tokoh agama di dalam perpaduan? Dalam tempoh 4 tahun yang ada tokoh agama mesti berperanan membantu membetulkan fahaman takfiri yang jangka panjang. Jika berkembang, tidak mustahil ia terjadi sebagaimana berlaku di negara Taliban tersebut. Saya faham anda semua bertanya tentang Saitro, betul tak? Benar, ia diperlukan, tapi dalam masa yang sama, ia untuk mengubah minda masyarakat, ia perlu melalui dengan cara dakwah, dengan cara yang berakhlak. Saitro hentam, sindir, itu perlu, tapi strategi kena pelbagai juga bagi saya. Okey. Dan sekarang ini mengenai deep state, ia berlaku, tapi cukup secara umum ia menyukarkan kita. Apa itu deep state sebenarnya? Apa itu deep state? Boleh diibaratkan musuh dalam selimut lah. Dan siapa mereka ini? Bukan di kalangan orang parti, tapi ia ada di mana-mana. Sekarang ini, apa yang kita boleh katakan, strategi dan naratif. Strategi dan naratif tidak boleh dibincangkan secara terbuka. Itu bukan strategi namanya, betul tak? Kalau kita ada strategi, dia tak bom dekat mana? Betul tak? Cuma kena faham kekangan dan halangan. Jika kita tahu, kenapa tak buat tu? Kenapa tak buat macam ini? Kenapa tak buat macam ini? Bukan semudah itu. Even saya pernah menyaksikan
Kena dah biasa buat fitnah. Tapi Fahmi Fadzil juga. Fahmi Fadzil tak jaga orang yang berkenaan kena tahulah. Jadi pastinya pengkritik akan faham sambil berkata, oh macam tu. Okey, kalau kita tengok rakan dari UMNO pun faham situasi tersebut dan pastinya postmortem akan dilakukan bersama dan segera serta mengambil fast action apa yang perlu dilakukan seterusnya. Dan benar untuk memastikan kerajaan ini kekal 5 tahun, peneraju kerajaan sekarang sebaiknya mengambil langkah segera untuk memastikan gerak kerja komunikasi dan pembinaan naratif lebih mantap lagi, lebih dinamik, yang lebih berkesan. Dan strategi dan naratif penghasilan bahan komunikasi, peredaran bahan komunikasi, saya rasa tentulah ada agenda dan bab ini kita ada halangannya. Dan isu ini pun saya tak pasti boleh beritahu secara terbuka. Tapi pas di zaman 80 tinggal satu kerusi. PKR 2004 pernah tinggal satu kerusi sahaja. Tenang. Kerana jika hebat sangat ini, bagaimana kita boleh tahu Kelantan itu sendiri? Pengundi tidak statik sebenarnya. Korang kena ingat satu perkara, dan pola undi popular berubah secara signifikan. Itu kena tahu. Jika kau ingin menguasai orang bodoh, bungkuslah segala hal dengan agama. Jadi saya minta kawan-kawan jadilah orang yang berilmu. Lihat balik di sebalik apa yang telah mereka sampaikan, di mana kebenarannya. Baik. Hari ini kecoh dengan kes jana bawah meja melibatkan seorang bekas Perdana Menteri. Kes jana bawah meja oleh Yidin Cirit ada 7 dakwaan. 4 dakwaan salah guna kuasa untuk terima wang rasuah berjumlah 232.5 juta terma undang-undang digelar CBT Criminal Breach of Trust. Okey, dan dakwaan kes cuci ataupun ubah wang haram berjumlah 190 juta di bawah AMLA, anti money laundering di bawah kes AMLA, dan satu dakwaan kes terima wang melalui rasuah 5 juta. Okey, jadi 6 kes, yang 4 kes terima wang rasuah berjumlah 232.5 juta. Dan 2 dakwaan ubah wang haram berjumlah 190 juta dan 5 juta lagi adalah terima wang haram berjumlah 5 juta, kes rasuah. Okey, 4 rasuah dikatakan pagi tadi adalah CBT. Petang ini jangan risau, jangan terlalu cepat sangat untuk korang ini berteriak gembira walau-walaun, kerana DPP akan rayu pula kes ini. Yang 3 lagi dakwaan itu masih berjalan ya, bukan semuanya dibebaskan. Yang dibebaskan sementara ini, bukan sementara lah, maknanya dibebaskan 4 kes ini, tetapi masih lagi akan menghadapi kejap nak tengok ada moderator tak kat bawah. Dia tak ada modal sangat dah. Hai. Saya kesian kat Walaun. Terima kasih Walaun kerana menjadikan saya punya live 1.8K, 1.7K. Spam lah semahu kamu. I do not care. Silakan. Inilah tindakan-tindakan orang yang bacol. Okay, kita tengok lama mana dia nak spam. Okey, baik. Saya gembira kerana mereka telah datang dan meramaikan live saya hampir 2K ni. Terima kasih walaun semua. Okey, dan seperti mana kes Zahid, mahkamah ketepikan kes UKSB dan bebaskan dia semasa Perikatan Nasional masih lagi menjadi kerajaan.
Okey, tapi ada satu kes lagi yang masih bicara, iaitu kes Yayasan Akal Budi, dan sekarang ini peringkat prima facie. Maknanya Datuk Seri Zahid kena bela diri. Sama dengan status Syed Saddiq juga, sama juga Syed Saddiq. Kes dia di mahkamah sama level dengan Zahid Hamidi, kena bela diri juga. Itulah kluster mahkamah di Malaysia lah yang kita boleh nampak hari ini. Okey. Dan apa yang saya nak sampaikan di sini, puak-puak bokak dan sombong ini, pada 20 November lepas, tahun lepas 2022, ada seorang di negara penuh bangganya, dia membuat sidang media, dia maklumkan dah menang dan mempunyai jumlah yang mencukupi untuk membentuk kerajaan persekutuan, siap cakap no PH lagi masa itu. Tiba-tiba 4 hari kemudian membentuk kerajaan persekutuan diangkat. Yang diangkat menjadi Perdana Menteri adalah orang lain. Jadi apa yang saya nak sampaikan di sini, kalau dengar temu ramah Dr. Mazli Malik dengan Abang Is tu baru-baru ini, korang akan tahu individu yang bokak dan sombong ini bukanlah bersih seperti slogan palsu yang dilaungkan oleh gabungan PN Best tersebut. Dr. Mazli terpaksa mempertaruhkan jawatan Menteri Pendidikannya dengan mengambil keputusan untuk tidak memperbarui kontrak YTL demi menyelamatkan para guru dan pendidik negara kita. 4 daripada 5 pakar telah menilai projek One Bestari Net tidak berjaya. Kerana apa? Kerana kronik. Kalau perform tak apalah juga. Jadi isu pemberian tender kepada Spanco yang jauh lebih mahal sebanyak 700 juta daripada NASA yang telah dan berjaya telah pun dipersetujui oleh mahal 700 juta bukan 700 ringgit ataupun 7,000 ataupun 700,000, 700 juta. Apa asasnya sampai Vincent Tan pun filekan kes ini di mahkamah? Walaupun mungkin tidak semua bersetuju dengan pendirian Perdana Menteri hari ini, tapi beliau sekurang-kurangnya berani bertemu dengan rakyat dan menjawab soalan tanpa tapisan sekalipun. Apa saja yang nak disampaikan, apa saja yang nak ditanya kepada beliau, boleh tanya straight away. Jadi PMX ni seorang gentleman dan berani mengemukakan usul percaya di parlimen dan malah memperkenalkan sesi PMQ untuk membolehkan ahli parlimen bertanya soalan kepada beliau. Inilah contoh pemimpin seperti Muhyiddin yang bacol, yang koyak seperti Walaun juga. Tengok Walaun, dia rasa intimidated, dia rasa terancam dengan live aku. Dia datang, dia komen dekat bawah, dia komen yang bodoh-bodoh. Sebab apa jadi begitu? Sebab dia tak ada otak. Kalau dia nak tulis secara berilmiah, dia tak ada otak nak tulis secara berilmiah. Sampai macam tu sekali dia koyak dengan live ni. Dia koyak dengan live ini, sampaikan dia tak ada, dia tulis satu huruf saja. Saya terhibur melihat Walaun yang tak ada otak ni sampai dia masuk, dia koyak macam tu sekali. Nampak tak? Okey, baik. Okey. 2 huruf. Silakan 2 huruf pula. 2 huruf pula Walaun. Cepat. Cepat. Ui, banyaknya Walaun. Lagi Walaun, lagi. Ui. Walaun. Lagi. Nanti nak claim dengan make up. Dengan make-up nanti make-up semalam make-up nak naik aku tak layan. Kesian make-up. Make-up boleh cakap apa je. Make-up dah uak macam tu je lah. Make-up dia suka apa tau? Dia suka meroyan. Biasalah kembar mak badak. Make-up tu memang suka meroyan. Okey,
Walaupun mungkin sama, kita nampak